Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj berlaku pada malam 27 Rejab. Nah, malam ni lah, yang mana merupakan peristiwa penting yang selalu kita raikan setiap tahun umat Islam, sebagai kita memperingati peristiwa ini. Dan kita yang penting sekali kita ambillah pengajaran ataupun iktibar daripada peristiwa tersebut. Isra bahasa Arab, Isra bermaksud berjalan malam. Ingat ada, Isra bermaksud berjalan pada waktu malam. Nabi kita berjalan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Itu dipanggil Isra. Dan Mi'raj pula ialah naik ke langit, naik ke atas. Itu Mi'raj. Daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan atas lagi Sidratil Muntaha. Itu dah bagi peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Yang mana peristiwa ini berlaku ketika Nabi kita berusia 52 tahun. Nabi kita jadi Nabi ketika umur 40. Ketika usia Nabi kita 40 tahun, Nabi kita dilantik menjadi Rasul. Lepas tu berdakwah selama lebih kurang 11 tahun. Dan pada tahun ke-11, tahun sebelum Nabi kita, setahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, maka berlakulah peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Dan tahun ini juga dikenali sebagai tahun dipanggil Amul Hazmi, tahun duka cita. Yang mana tahun tersebut berlakunya peristiwa kematian yang pertama sekali isteri dia, Siti Khadijah. Dan yang kedua bapa saudara dia, iaitu Abu Talib. Yang mana dua-dua ni merupakan orang yang paling berpengaruh lah Nabi Muhammad. Jadi Nabi sedih tahun ni, dan seolah-olah Allah ni nak hilang sedih Nabi lah. Allah gapa? Allah buat jalan Nabi. Allah suruh mereka buat jalan Nabi, nak suruh hilangkan kesedihan. Iaitu berlakunya peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj, yang mana berlaku pada malam yang ke-27 Rejab, dan berlaku hanya satu malam sahaja, semalam Mei je. Sebab itulah bila berlaku peristiwa ni, dak ramai umat ketika tu dak berpecah kepada tiga golongan. Yang pertama, golongan hak tak percaya. Dia kata, ya Allah, kau Nabi ni tak logik. Tak, semalam Mei daripada Mekah pergi ke Palestin, Masjid Al-Aqsa, naik ke langit. Lepas tu turun pula, kelik ke Mekah pula, sampai sebelum subuh. Tak logik. Dan ada golongan yang memang dia beriman betul-betul, terutamanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada golongan juga dia minta Nabi ni koyak semula. Betul lah ke mana Nabi jalan sampai boleh tak sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, apa ni Madinah ni ke Al-Aqsa naik ke langit. Ke mana koyak sosok. Maknanya ada kadang-kadang berlakunya beberapa golongan yang mana terbahagi kepada mereka berkaitan dengan iman para sahabat masa itu. Jadi kita yang penting kita ingat peristiwa ni yang besar sekali, merupakan peristiwa apa? Peristiwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak fikir dengan kepala otak kita tak ada. Tak mukjizat. Cuma kita ambil beberapa peristiwa yang boleh kita ambil untuk kita ambil iktibar. Tak, kalau di pondok cerita Isra Mi'raj ni sekolah tu guru cerita kadang-kadang seminggu, 2 minggu cerita Isra Mi'raj. Secara detail kita ambil secara ringkas saja, yang mana peristiwa ini berlaku pada malam 27 Rejab, yang mana kalau kira malam ni lah. Malam ni lah. Jadi Nabi ketika kita ambil Isra, ketika Isra Nabi kita, sebelum tu Nabi kita, ada ulama mengatakan Nabi kita ni dia duduk di
di Kaabah. Tidur di Kaabah. Tidur di Kaabah, tidur Nabi ni bukan tidur seperti kita. Kita tidur tak khabar. Nabi dia tidur tapi hati dia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tidur, adalah malaikat turun. Dan malaikat Jibril turun dan bawa satu bekah daripada syurga, dan berlakulah peristiwa belah dada. Peristiwa belah dada, dan Jibril dia boleh dikatakan dicuci lah. Cuci dalam Nabi ini dengan air Zam-Zam, dan masukkan segala benda syamil lah. Masuk hikmahnya, masuk imannya, masuk dalam Nabi, dan tutup semula. Maka lepas itulah baru nak bermula peristiwa Isra dengan membawa seekor binatang tunggangan, dia panggil burak. Burak ini merupakan satu binatang yang menjadi binatang tunggangan para nabi dulu. Para anbiya dia naik burak dulu. Nak tengok ke mana burak, masuk syurga. Esok-esok boleh jumpa. Nak cerita banyak burak ni. Tak dulu kita kecil-kecil dulu ada gambar tak? Ada gambar. Orang tu jual tak? Dia buat gambar apa? Gambar kuda. Gambar kuda. Tak muka retina tak? Ada sayap. Dia kata burak. Kita ambil tepek rumah kita. Rumah kita ada tepek dulu. Tepek rumah. Oh ni burak ni. Tak salah tu. Jangan anggap benda gitulah. Tak, burak ni tak tahu lah ke mana rupa bentuk dia. Tak, cuma ada kata dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada himar. Dan satu langkah dia tu sejauh mata memandang. Tengok sub mana tu baru sejakoh dia. Tak mustahil lah, sebab tu burak tak boleh naik, tak boleh bawa Nabi Muhammad dengan sekelip mata sahaja. Ini biasalah tak disebut oleh para ulama binatang tunggangan Pak Nabi kita naik ialah burak. Dan ketika Nabi kita Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi kita telah singgah beberapa tempat. Antaranya Nabi kita singgah di Yasrib. Yasrib ni nama dulu, nama la ni Madinah. Yasrib nama Madinah sebelum ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Nabi kita hijrah, nama Yasrib. Yasrib ni maksud dia Demi. Tak somai nama kampung Demi ni. Nabi tukar kepada Madinah Al-Munawwarah. Madinah ni satu bandar, Munawwarah yang bercahaya. Nabi kita tukar nama Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita singgah situ, Nabi kita solat 2 rakaat, dan Nabi kita singgah lagi tempat lain, di antaranya singgah di Madian di Palestin, dekat Palestin dah, tempat Nabi Musa. Singgah di Baitul Laham, tempat Nabi Isa beranak. Singgah di Bukit Tursina di Mesir, hak Nabi Musa naik bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bukit Tursina. Nabi kita singgah di beberapa tempat dan sampailah ke Masjid Al-Aqsa. Nabi kita berhenti di Masjid Al-Aqsa. Nabi kita tidak masuk oleh masjid, dan Nabi kita solat dan dimakmumkan oleh nabi-nabi lain. Nabi kita berhenti situ. Nabi kita ikatlah burak sani. Dan ada kata Nabi kita haus, dahaga air. Mereka bawa 2 bekas ina air, al-khamru wal laban. Satu bekas arak, satu bekas susu. Suruh Nabi kita pilih. Nabi kita pilih susu. Maka Jibril kata, "Istarkal fitrah, wahai Muhammad, kamu telah pilih fitrah. Hak semula jadi denganmu." Maknanya hak orang ni dia minum susu. Takdirnya mu pilih arak Muhammad, nascaya umatmu esok-esok akan laut. Nasib baik Nabi kita pilih susu. Kalau pilih arak rawan nak kita tak jumpa masjid hari. Setelah pilih susu ni pun tak kena masjid dah. Jadi Nabi kita minum, Nabi kita masuk dalam masjid dan solatlah 2 rakaat bersama nabi-nabi lain, dan Nabi kita menjadi imam.
Nabi kita menjadi imam. Nah, kita biasa sekali orang Kristian, orang Kristian dia cikgu juga. Masa dulu Sarawak, Kristian tahu Isra Mi'raj, dia tahu. Orang Kristian jenis hebat juga lah. Dah dia tanya, Ustaz, kita biasa duduk bincang dia semua, tak bala. Duduk sekolah sekali, masa di Sarawak dulu. Dia kata, Ustaz tanya sikit. Ustaz berimej kepada Muhammad ni, Ustaz dari mana dia kata? Oh, sedap jawab. Oh, sedap soalan dia. Ustaz dari mana Muhammad ni? Dalam kitab hamba tak ada Muhammad sebut. Oh, sedap dia. Kita pun ayat lah. Kata dalam kitab hamba, kita kerok hamba lah kata. Ada sebut. Nabi akhir zaman nama dia Ahmad. Ismuhu Ahmad. Ada. Jadi kalau kita demo tak ada, bermakna kita demo salah betul. Dia kata boleh jadi sebab kita NG banyak dia kata. Dah. Lepas tu kita tanya dia mau kenal dia biasa dengan cerita Isra Mi'raj. Ketika semaya di Masjid Al-Aqsa, Nabi mana jadi imam? Nabi Muhammad. Tengok. Lama-lama Nabi Muhammad jadi imam. Bermakna Nabi Muhammad ni penghulu segala Nabi. Mana muzakarah dengan dia gitulah, tak discuss dengan dia. Maknanya, dia kata Nabi kita lah, Nabi yang paling mulia dalam kalangan para anbiya. Nabi ni lama, Nabi ni 100,000 lebih, 124,000 Nabi ni. Dan dipilih menjadi rasul hanya 300 lebih ya, 314 ada kata 313 rasul. Tapi pula dari rasul. Dalam 313 saat ni disebut dalam Al-Quran 25 orang. Dalam Quran sebuah kita buka cari nama Nabi, hanya 25 orang sahaja. Kalau kita duk ingat Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Muhammad. 25 orang tu pula, 5 orang pula dia panggil ulul azmi. Nabi hak banyak ujian daripada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5 orang ni hak level, hak terpilih, hak banyak ujian Allah ke atas mereka. 5 orang ni pula hak paling mulia Nabi Muhammad SAW. Dalam 124,000 saat ni, Nabi Muhammad lah Nabi yang paling mulia. Tak, kita kena beriman dengan betul-betul bahawa Nabi Muhammad lah Nabi penghulu segala Nabi. Dan Nabi bila sampai ke Masjid Al-Aqsa, setelah selesai Nabi kita sembahyang, Nabi kita bermula Mi'raj pula. Kerekah dah. Dan antara tu banyak sebenarnya. Tak gapo ni gambaran-gambar Nabi kita nampak. Macam-macam gambar yang Allah tunjuk. Ada manusia duk pecah kepala mereka, duk hatuk kepala. Kok mana ni malaikat Jibril? Nabi tanya. Ini mereka yang malah nak sujud pada Tuhan. Jibril kata nak sujud pada Tuhan malah. Esok-esok orang ni akan duk hatuk kepala di batu pecah. Dan banyak lagi lah. Ada sekumpulan mereka dihalau pengambil binatang amat. Kalau saya mari dekat, pokok mana ni? Pokok ni malaikat Jibril kata mereka yang ada ada rezeki yang banyak tapi tidak mengeluarkan zakat. Macam-macam Allah tunjuk. Dan ada sekumpulan manusia duk makan daging mentah, daging busuk dan sebagainya. Tanya malaikat kepada Nabi Muhammad pada malaikat, wahai Jibril, ini golongan mana pula? Nabi kata, Jibril jawab, inilah mereka yang melakukan zina. Dan macam banyak lagi lah. Gambaran yang Allah tunjuk ketika Nabi Isra daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Lepas tu Nabi kita naik ke langit. Naik setingkat. Langit ada tujuh lapis. Langit pertama Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Saleh, Saleh peluk oleh Nabi Adam. Tu dia moyang dia yang pertama Nabi Adam. Lepas tu langit kedua pula secara ringkas Nabi kita jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Pula ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf
Nabi yang apa orang panggil Nabi yang kacak semak handsome. Naik langit keempat pula jumpa Nabi Idris. Naik langit kelima pula jumpa Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa Nabi Musa. Dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Khalilullah. Nabi Ibrahim ni rupa dia lebih kurang muka Nabi lah, Nabi kita. Nabi Ibrahim ni. Dan Nabi Ibrahim ni sebenarnya banyak kita sunnah Nabi Muhammad ni ambil daripada Nabi Ibrahim. Dan kita sunnah tu Ibrahim sunnah mula. Dan Kaabah Nabi Ibrahim duk buat dengan Nabi Ismail. Banyak jasa. Sebab tu kita baca tahiyat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi Ibrahim tu Nabi kita. Dan Nabi kita banyak ambil sunnah-sunnah daripada Nabi Ibrahim. Dan di langit ketujuh tu pula ada satu rumah ibadat dia panggil. Dia panggil rumah ibadat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Dia di dunia ni rumah suci paling mulia Baitullah. Ingat. Di dunia ni rumah paling suci Baitullah. Tempat ibadat seluruh umat Islam. Setahun sekali di Mekah wajib kubur situ. Di Kaabah Baitullahil Haram, tempat suci dan tempat mulia bagi umat Islam. Tapi di langit ada rumah suci juga dipanggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini rumah ibadat bagi para malaikat. Setiap hari malaikat masuk Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat masuk Baitul Ma'mur. Langit yang ketujuh. Setiap hari 70,000. 70,000 bukan 70,000. 70,000 malaikat masuk Baitul Ma'mur. Dan setiap malaikat boleh masuk sekali sore. Kita sebut sore lah. 70,000 tu masuk buat ibadat tubik. Esok puak lain 70,000 pula. Lusa puak lain pula. Hak masuk dah tak boleh masuk. Sampai hari kiamat. Setiap hari. Bukan orang tunda. 70,000 masuk buat ibadat siap. Tubik. Esok lain pula 70,000. Tubik. 70,000 pula. Setiap hari sampai hari kiamat. Banyak mana malaikat? Jumlah malaikat banyak mana? Wallahu a'lam. Itulah. Itulah rumah ibadat yang paling mulia di langit bagi Baitul Ma'mur. Langit yang ketujuh. Dan Nabi kita duduk situ. Nabi kita jumpa Nabi Ibrahim. Dan ada kecek Nabi Ibrahim sebagainya. Dan Nabi kita naik lagi. Hinggalah kepada Sidratil Muntaha. Dan Nabi kita naik hanya sore saja. Malaikat Jibril tak boleh naik dari situ. Dia kata Muhammad mau naik sore lah. Aku setakat ni sahaja. Dari situlah Nabi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah perintahkan Nabi kita solat 50 waktu sehari semalam. Nabi kita tak terima hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi kita turun pula, ada kata turun, jumpa Nabi Musa, langit yang ke-6. Nabi Musa tanya Muhammad, mu boleh ke apa? Aku boleh tukar macam-macam. Waktu boleh kau ni, boleh ke apa? Nabi kata aku boleh semaya. Waktu 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa kata Muhammad, naiklah minta kurang sikit. Aku yakin, aku rasa umatmu tak mampu nak buat 50 waktu ni. Maka Nabi kita dengar nasihat Nabi Musa. Nabi kita naik minta kurang. Ada kata kurang 5-5, ada kata 10-10. Lah tinggallah 5 waktu sehari semalam.
Dan itulah Nabi kita. Dah kata pada cukuplah setakat ni 5 tak apalah Nabi kita dah turun. Dan pagi tu sebelum subuh Nabi kita sampai di Mekah. Di Mekah. Dan start pada hari itulah fardu solat difardukan. Jadi malam ni sebenarnya malam yang mulia ialah malam difardukan solat 5 waktu sehari semalam. Itulah secara ringkas dah kita cerita, dah secara paling ringkas lah berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang mana kita dengar setiap tahun peristiwa ni. Yang penting kita boleh ambil iktibar, kita kena menghayati peristiwa-peristiwa dah Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama sekali kita kena ingat peristiwa ni peristiwa mukjizat. Hanya khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nak fikir dengan otak tak pandai. Betapa hebatnya Allah telah memperjalankan hamba dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita kena ingat peristiwa ini sebenarnya nak bagi kita ni, nak buat kita ni kukuhkan iman kita. Biar iman kita semakin kukuh terhadap kekuasaan Allah. Lebih yakin terhadap kekuasaan Allah. Allah boleh buat apa sahaja. Allah boleh buat apa sahaja. Tengok Allah ni ujian kita besar je lah. Allah beri kita dengan satu penyakit. Seluruh dunia penyakit COVID ni. Setahun dah kita. Tak lama dah setahun. Allah, kita kena kembali pada Allah. Di samping kita jaga kita, dan kita kena mengharap pada Allah, minta pada Allah, berdoa pada Allah, bertawakal kepada Allah SWT, dan yakin bahawasanya Allah boleh melakukan apa sahaja. Jadi kita kena kemah iman kita, jangan kita rosakkan iman kita. Ia telah menapis dan menyaring keimanan serta keyakinan umat manusia terhadap kekuasaan Allah dan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duk baca tahiyat, kita duk mengucap semua tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita azan pun sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena yakin Allah ialah Tuhan kita dan Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, risalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir menjadikan peristiwa ini sebagai satu peluang untuk mereka melakukan pembohongan yang menambahkan lagi keingkaran mereka terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir ambil poin ni. Nabi kapok kecek lau, tak logik. Duduk di Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa, lepas tu naik ke langit turun semalam tak logik. Orang kafir ambil poin. Kalau kita kira kalau logik akal memang tak percaya. Sebab jauh. Kita kalau pergi Mekah Madinah tu jauh je. Mekah Madinah 5 jam rasa naik bah dah, naik bah 5 jam lah, 6 jam lebih rasa. Kalau kita naik tengah malam pagi esok baru sampai. 5 jam jugalah setengah Kelantan Johor lah kali. Mekah Madinah ni, tu baru Madinah, Palestin lagi lah. Tapi mana api semalam ni ya. Itulah kita kena perkemaskan dan akidah kita seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata, Nabi royak ke apa? Aku percaya bakar. Ni email Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan Nabi. Gelar dia bakar tu. Nabi royak ke apa? Aku percaya bakar. Nabi kata Nabi kata BB, Nabi kata CC. Ni Abu Bakar. Dia tak ada lah, ya ke tak ada email dia. Berbanding dengan ada setengah lain, dia macam was-was. Ya Allah ke Nabi ni. Jelas sikit lagu mana Nabi. Mung ya Allah ke Iman. Ada juga lagu tu. Ada setengah orang, dia tolak tu. Terutamanya Abu Jahal. Dia pakak buat dia. Tengok Nabi Muhammad berlawak dah. Dia panggil habis. Saya kaum Quraisy. Panggil dengan Nabi duduk lawak ni. Bos malam ni di Palestin, naik langit turun. Abu Jahal panggil habis nak suruh orang
Tak, jadi murtad belaka. Ini Abu Jahal. Jadi kita nak ambil bahawasanya peristiwa ini sebenarnya nak memantapkan lagi iman kita, nak beri keyakinan iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah kita. Dan kita kena ingat, di samping kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena beramal dengan amal yang soleh. Iman besar sekali, ingat, iman besar sekali. Nak masuk syurga, yang pertama sekali iman. Iman kena betul. Lepas tu beramal soleh. Dalam Quran sebut dah amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Kawin medah, kawin penuh dah, tapi tak maya tak boleh. Kawin kuat, maya dah, tak maya tak boleh. Dia bila beriman, dia kena beramal soleh. Iman satu benih dia masuk dalam diri kita, maka dia kena praktik dengan amalan kita, anggota kita. Iman di hati, maka anggota kita lah untuk nak menyempurnakan iman, kena melakukan amal-amal soleh, kena sembahyang, kena berpuasa, kena bersedekah, kena baca Quran. Ini amal dia lakukan. Kena buat benda baik, kena tinggal benda jahat, buat waktu hari subuh, tinggal waktu hari lagi, amal ma'ruf nahi munkar. Jaga akhlak kita, perbuatan baik, benda-benda sifat-sifat yang baik, sifat mahmudah, sifat sabar, sifat pemurah, sifat apa lagi, lemah lembut dan sebagainya. Dan kita buat semua sifat-sifat tak cermin. Sifat dengki korge, sifat dendam korge, sifat marah dan sebagainya. Paling sebagai nak menyempurnakan iman kita, iaitu kita kena melakukan amal-amal yang soleh. Dan seterusnya kita kena perbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, minggu lepas kita cerita dah, kita dah semakin hampir dah. Allah tunjuk banyak dah kita ni, jadi kita kena kembali pada Allah. Tubu ila Allah. Kembalilah kepada Allah dengan kita perbanyakkan bertaubat. Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Kembalilah kepada Allah supaya kita ni dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala dosa. Nak masuk syurga, dia kena tak ada dosa, suci daripada dosa. Sesiapa ada dosa, maka tak layak dia masuk syurga. Allah akan bakar dulu dia api neraka. Bila habis dosa, baru Allah masukkan semula ke dalam syurga. Oleh itu kita cara nak bersih dosa kita kena perbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benar-benar mendalam imannya ialah meyakini akan kisah-kisah dan perkhabaran yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam peristiwa Isra dan juga peristiwa Mi'raj. Kita mengaku kita sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, jadi kita kena ambillah peristiwa ini sebagai peristiwa untuk nak memantapkan iman kita, nak menyempurnakan akidah kita. Dan akhir sekali, oleh kerana malam Isra Mi'raj, malam yang Allah hadiahkan, Allah perintahkan solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat dia, maka kita kena ingat solat adalah ibadat yang pertama sekali akan dipersoalkan pada hari kiamat oleh Allah SWT. Banyak-banyak ibadat pertama sekali Allah tanya semaya dulu. Awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-salat. Benda pertama akan dihisab oleh Allah hari kiamat semaya dulu. Masuk kubur semaya dulu. Semaya tak okey, hak lain tak tanya dah. Kalau semaya okey, baru tanya puasa, baru tanya zakat, baru tanya haji. Semaya dulu. Sebab itulah kita kena ingat semaya tiang agama, kita kena betul-betul melakukan solat dengan sempurna. Dia panggil mendirikan solat. Bukan hanya setakat semaya saja. Kita cuba perelokkan solat kita, biar solat kita solat yang paling comel. Sebab kita nak hadiah pada Allah pahala sana. Biar kita hadiah
solat pada Allah, maka Allah akan beri pahala pada kita. Jadi mudah-mudahan kita cubalah sempena malam Isra Mi'raj ini, kita cuba perbaiki solat kita dengan kita perelokkan semaya kita, dan kita cuba perbetulkan kalau kita rasa tak kita ni tak sempurna lagi, cubalah kita dengan dengar orang mengajar sebagainya, cuba kita perbaiki semaya kita, biar semaya kita semuanya bersempurna, dan kita jagalah semaya kita. Nah, biar yang pertama sekali kita orang lelaki ni kalau boleh kita solat di masjid. Nah, solat di masjid ataupun di balasah, di surga sebagainya, ataupun solat dengan orang rumah, di rumah pun tak apa, solat berjemaah. Dan solat kalau boleh solat pada awal waktu. Jangan kita ujung-ujung baru semaya. Nah, kadang-kadang dekat-dekat nak masuk asar baru semaya zuhur. Dan kadang-kadang auto, bab dewe auto kawin. Nah, kita tak ambil juga mana masalah semaya. Cuba kita berhati, dan kalau boleh suruhlah anak isteri kita supaya sentiasa jaga semaya kita, insya-Allah. Bila semaya kita sempurna, insya-Allah ibadat lain akan ikut sempurna juga. Dak semaya dia kamu. Bila dia tu comel, dia tu ukur, insya-Allah. Kalau yang ke comel. Dak pintulah, dak bumbung dan sebagainya. Tapi kalau dia tu tak comel dah, dia tak ukur dah, hak lain tak boleh nak kata. Oleh itu kita mendengar sempurna kita masuk dan malam Isra Mi'raj ini, cubalah kita perbaiki diri kita, terutamanya kita baiki dari segi solat kita, dan biar solat kita solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cubalah kita jaga terutamanya ruku-ruku dia, dan juga apa ni sunat-sunat dan sebagainya. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran yang terkira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa itulah saja kita ambil untuk malam ini, dan sebagai sedikit sebanyak sempena kita masuk malam Isra dan Mi'raj untuk kita menghayati peristiwa tersebut. Insya-Allah mudah-mudahan dengan peristiwa ini dapat kita menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lebih mantap akidah kita, dan lebih teguh iman kita, dan cubalah kita hiasi diri kita dengan amal soleh dan akhlak yang mulia, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia, selamat akhirat, insya-Allah.